Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam Melaka Memilih bersama saya Nazri Kahar. Dan kini saya berada di bilik gerakan utama untuk Pakatan Harapan di N13 Payung Rumput. Dan apatah lagi tokoh yang ditampilkan dan akan menjadi tumpuan di N13, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Samsul Iskandar Mohamad Makin. Terima kasih Datuk Seri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dalam kesibukan Parlimen, dalam kesibukan untuk melihat keseluruhan jentera Pakatan Harapan Melaka bergerak, bagaimana setakat hari ini untuk N13 di Payung Rumput? Ini merupakan satu langkah yang luar biasa untuk Datuk Seri Samsul Iskandar, dari RIM, dari Hantuajaya melangkau ke Payung Rumput. Jadi bagaimana Datuk Seri? Ya, hari ini sudah hari yang keempat kita berkempen, ya, setelah penetapan calon hari Isnin. Kita tahu bahawa terdapat larangan yang sangat ketat untuk berkempen. Namun ianya tidak menghalang jentera di peringkat N13 ini, jentera harapan, untuk terus melakukan kegiatan yang sesuai dengan apa yang dibenarkan. Jadi yang dalam kawasan Payung Rumput ini, kita sedang berikan tumpuan kepada leafleting, ya, leafleting, pamphlet, di mana kita sekalikan dengan kempen menggunakan alat siaraya seperti zaman-zaman dulu. Saya tak sempat lah, tapi mendengar cerita zaman-zaman dulu guna van Jabatan Penerangan. Ya, bergerak di kampung-kampung. Bergerak di kampung-kampung. Jadi kita olah itu dalam bentuk strategi kempen yang semasa ini. Dan saya lihat sambutan pada hari keempat ni amat memberangsangkan dari segi respon daripada masyarakat setempat itu. Saya fikir cukup memberikan saya semangatlah untuk meneruskan lagi kempen yang berbaki lagi, lebih daripada seminggu ni. Okey. Ya. Datuk Seri, ramai ingin bertanya berterus terang dengan Datuk Seri. Datuk Seri sudah pun ada di Parlimen Hantuajaya. Datuk Seri sudah pun bertanding di Dewan Undangan Negeri RIM pada Pilihan Raya Umum ke-14 pada 2018. Mengapa sekali lagi menawarkan diri di Payung Rumput, sedangkan Datuk Seri boleh menumpukan untuk di peringkat persekutuan, tetapi mengambil tanggungjawab untuk membawa harapan di Payung Rumput? Ya, sebenarnya pilihan raya negeri kali ini, ia bukan sekadar pilihan raya negeri semata-mata, Nazri. Dia adalah pilihan raya yang disokong oleh kepimpinan persekutuan. Kerana Melaka ni sesatunya jadi negeri yang bersejarah lah, kerana mengadakan pilihan raya negeri berbeza daripada pilihan raya umum. Ya, justru dalam konteks ini, strategi parti dan juga harapan itu adalah untuk memastikan bahawa pilihan raya negeri kali ini kita meletakkan calon-calon yang bukan sekadar berkebolehan, tetapi juga mempunyai keupayaan untuk meyakinkan pengundi bahawa tidak akan berlaku lagi pengkhianatan, lompat dan sebagainya. Ya. Dan dalam konteks ini, saya sebagai Ketua Penerangan dipertimbangkan dengan begitu berat oleh kepimpinan parti, kerana di Payung Rumput ini adalah kerusi yang dimenangi dahulunya, ya, oleh Datuk Rafiq, ya, naib Presiden Bersatu, ya. Jadi mereka menyatakan bahawa untuk kita lawan Rafiq di Payung Rumput kerana soal pengkhianatan dan sebagainya, maka kita sewajarnya meletakkan calon yang mempunyai kekuatan yang sama. Dan sebab itulah saya fikir kemungkinan atas faktor itu, di samping faktor keluarga sebelah bapa saya di Payung Rumput, maka itu menjadi suatu faktor pendorong untuk parti meletakkan saya di Payung Rumput ini. Payung Rumput ada demografi, psikografi yang menarik, dan mungkin itu salah satu kriteria mengapa pihak pimpinan pusat meletakkan Datuk Seri Samsul Iskandar di Payung Rumput. Kita tahu demografinya amat bercampur di sini. Dan sebab itu pada Pilihan Umum ke-14, walaupun datang dari Parti Bersatu, Datuk Rafiq mampu memberikan satu kerusi untuk Pakatan Harapan. Adakah itu juga merupakan satu kekuatan, kerana keadilan sudah bertapak kukuh di Payung Rumput dan hanya memerlukan sedikit push untuk undi Melayu di kampung-kampung tradisi di Payung Rumput? Adakah
strategi yang sama akan digunakan oleh Harapan di Payung Rumput? Ya, saya fikir strategi itu pada saya semua orang boleh membacanya. Ya. Kerana kelebihan dari segi demografi. Ya. Melayunya 60%, bukan Melayunya 40%. Dan tentulah dalam konteks masyarakat di sini, ada yang berpendapatan tinggi, ya, ada yang berpendapatan sederhana, dan mereka yang memerlukan bantuan dalam konteks B40 dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, apa yang kita dapat saksikan di Payung Rumput ini, selain daripada demografi yang memberikan kelebihan kepada keadilan disebabkan parti kita pelbagai kaum, tapi sebenarnya yang lebih merunsingkan itu ialah bagaimana penerimaan warga Payung Rumput tentang calon daripada Harapan yang dahulunya bertanding atas tiket lambang mata Parti Keadilan Rakyat, ya. Sekarang ni tiket Harapan. Bagaimana mereka ingin meletakkan kepercayaan setelah berlakunya pengkhianatan. Kerana setelah 22 bulan mereka mahukan penerusan daripada agenda Pakatan Harapan, kan? Tetapi itu tidak berlaku. Mereka pilih dahulu pun kerana Pakatan Harapan itu memberikan satu mandat yang satu manifesto lah, satu janji yang jelas, mereka ingin pimpin negeri. Tapi itu nampaknya tidak dapat disempurnakan setelah berlaku perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Jadi sudah pasti perkara ini sebenarnya yang lebih penting untuk meyakinkan the voters. Apatah lagi kita berhadapan dengan COVID ini, ya. Kebimbangan mereka untuk keluar mengundi, apa yang boleh mendorong mereka untuk bersama-sama berpartisipasi dalam proses demokrasi ini yang akan kita saksikan pilihan raya negeri ini akan bertahan selama 5 tahun, bukannya tahun depan ada pilihan raya lah. So saya ingat itu faktor-faktor yang harus kita secara rendah diri akui lah, kan ini bukan satu perkara yang mudah untuk kita tangani persepsi ini. Payung Rumput tidak asing dengan kawasan industri, kawasan IKS dan kawasan yang subur seperti cendawan tumbuh selepas hujan untuk peniaga-peniaga kecil di tepi-tepi jalan, di kedai-kedai makan, kopitiam dan sebagainya. Dan juga anak-anak muda yang bekerja di kilang-kilang pembuatan. Jadi, tetapi ada isu yang tidak selesai. Isu perbandaran, banjir. Isu perbandaran berkaitan dengan jalan sesak, traffic light yang banyak dan sebagainya. Begitu juga isu perbandaran, saya rasa bukan perbandaran lah, internet. Akses pada talian broadband kelajuan tinggi ini ada masalah. Saya rasa bukan hanya di Payung Rumput, di seluruh Melaka. Apa aspirasi dan tawaran Datuk Seri Samsul Iskandar kepada Payung Rumput yang seksi untuk digarap dan disahut oleh pengundi Payung Rumput? Ya, pasukan kerja Harapan ataupun keadilan di Payung Rumput ini kita telah sejak sebelum daripada pemilihan calon menghubungi terus pengundi-pengundi. Mesejnya apa? Untuk mendapat feedback dan maklum balas. Apa sebenarnya permasalahan yang real di kawasan ini? Jadi kebanyakan daripada mereka menyatakan bahawa isunya adalah connectivity. Malah ini membimbangkan saya kerana sepanjang setahun daripada 2020 sampai 2021 kebanyakannya belajar online. So kalau isu connectivity ini tidak diselesaikan dalam waktu itu sehingga sekarang masih lagi bermasalah, maka ianya akan memberikan kesan kepada pendidikan anak-anak. Baik, saya bawa isu ini sebagai satu isu kempen. Kenapa saya bawa isu ini sebagai satu isu kempen? Kerana pada saya ini satu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Yeah. It's low hanging fruits. Yeah. Bagaimana cara dia? Orang tanya tadi, bagaimana cara nak selesai? Saya kata kita ada banyak tempat industri. Kita boleh minta telco, boleh berbincang dengan telco untuk menaikkan pecawang-pecawang di kawasan-kawasan industri dengan syarat ada kemudahan yang diberikan oleh PBT. Supaya jangan dikenakan bayaran yang tidak munasabah, yang mahal dan sebagainya. Maka kalau itu berlaku dalam kawasan ini, dengan naiknya rumah, kawasan-kawasan perumahan yang kos rendah, yang sederhana, malah yang elit ya, di kawasan Wan Kerubung dan sebagainya. Lain itu ataupun capaian internet itu masih lagi menjadi satu perkara yang amat menjengkelkan lah. Sebab itu pada saya dalam hal ini kita boleh selesaikan dalam program kerja yang ingin saya sampaikan ini dalam masa 5 tahun menjadi wakil rakyat kalau diberikan amanah itu. Saya percaya kita boleh selesaikan within that 5 years dari segi connectivity di kawasan Payung Rumput ini. Kawasan banjir, itu juga. Banjir satu benda yang serius, yang bukan perkara main-main. Dan kawasan yang selalu dilanda banjir ini kebanyakan di kawasan-kawasan kampung. Dan saya punya masalah dengan banjir ini lah. Banjir ini boleh dijadikan antara sebab utama berlakunya lagi kemiskinan. Kan bila banjir rumah habis dan sebagainya harus diberikan bantuan yang diberikan oleh kerajaan ketika ini begitu sedikit, RM200. Ini satu perkara yang pada saya harus ditangani
Dan kita lihat apa ya masalah utama dia. Antara masalah utamanya ialah soal saliran yang tidak diperbaiki, soal kawasan-kawasan tahan banjir yang tidak diselenggara, parit-parit yang kita tengok tertimbus, tidak ada perancangan bila nak buat pembangunan baru, tidak ada perancangan yang jelas dari segi perparitan dan sebagainya. Perkara ini, Nazri, boleh kita selesaikan pertama je dengan, bila mana kita jadi kerajaan ni, insya-Allah, perkara yang boleh kita bagi ialah peruntukan tambahan untuk memastikan penyelenggaraan ini tidak mengikut jadual yang ditetapkan. Dia apabila penyelenggaraan ini tidak berlaku mengikut jadual kerana dikorbankan untuk perkara-perkara yang lain, ini menyebabkan masalah yang besar di kawasan banjir. Begitu juga dengan pembangunan. Kita boleh bagi satu syarat kepada mereka yang nak buat pembangunan. Before we agree with your development plan, you kena tunjuk bagaimana cara dari segi menyalirkan air ini terus ke sungai dan sebagainya supaya tidak membebankan kawasan-kawasan kampung dan kawasan-kawasan yang sekitar, malah di kawasan bilik gerakan saya ni pun merupakan kawasan yang prone dengan keadaan banjir. So ini dua perkara yang penting. Dan yang terakhir ialah ramai yang tidak melihat bahawa payung rumput ini juga merupakan kawasan pelancongan. Ya. Kerana kita kekurangan produk-produk pelancongan. Padahal di kawasan bandar. Kawasan bandar, dan kita boleh ambil jalan yang terus daripada Air Keroh terus ke sini. Ya, ini perkara-perkara yang boleh kita berikan tumpuan kerana pelancongan ini dia bukan sekadar membantu dari segi apa dia panggil image Melaka ini. Kalau produk pelancongan itu banyak, maka ramai pelancong-pelancong datang ke Melaka. Tetapi ianya juga memberikan kesan atau limpahan ekonomi kepada peniaga-peniaga kecil seperti Nazri sebutkan tadi. Ya. Mencipta pekerjaan dan juga menarik pelaburan. Ini satu usaha yang paralel ataupun sekali perlu dilihat oleh pentadbiran kerajaan negeri. Kita seolah-olah ada satu ataupun waktu statik Melaka ini. Seolah-olah dalam masa 4-5 tahun ini pelaburan amat perlahan dan ia juga gagal apabila pelaburan kurang, peluang untuk mencipta kerajaan itu amat terhad. Kita lihat taman-taman industri itu agak dah stagnan dan maksimum kapasiti dia. Jika diberi peluang sebagai wakil rakyat dan sebahagian daripada pentadbiran kerajaan negeri, apa blueprint Datuk Seri Samsul Iskandar? Kerana Melaka itulah perkilangan pembuatan dan pelancongan. Tetapi tidak boleh lupa dengan kelestarian ataupun green initiative yang sudah pun dijadikan sebagai motor utama negeri bebas karbon itu. Jadi apa perancangan Datuk Seri untuk payung rumput khususnya dan Melaka amnya dalam hal mencipta peluang pekerjaan dalam masa yang sama, memberi kesejahteraan kepada anak muda, warga Melaka dan sebagainya? Ya, saya setuju dengan pandangan itu kerana kita baru selesai saja COP26 di Glasgow. Ya, di COP ya. Glasgow. Dan negara kita terlibat dalam konteks sebenarnya dari segi carbon market dan sebagainya. Berbalik pada persoalan tadi, ya. Problem atau masalah yang kita kenal pasti ialah bagaimana untuk mencari pelaburan yang berkualiti. Ya. Kerana saya percaya pelaburan ini dia ada kaitan dengan karenah birokrasi. Kalau kita masih ingat dulu, Melaka sebelum daripada ini pernah satu ketika menjadi tempat pelaburan yang disukai kerana kurangnya karenah birokrasi. Ini perkara yang harus kita berikan utama. Pada saya, kalau kita menjadi sebahagian daripada kerajaan yang diberikan amanah nanti, itu perkara utama, iaitu memastikan pelaburan-pelaburan yang berkualiti dapat datang ke sini dan kita limitkan, kita kurangkan karenah birokrasi. Itu pertama. Yang kedua, payung rumput ini. Saya fikir dari segi ke depan ini ada teknologi-teknologi yang ada pelaburan-pelaburan teknologi yang pada saya wajar untuk dikembangkan. Misalnya fintech. Ya. Ini perkara yang boleh kita manfaatkan di kawasan ini. Kalau berlakunya konektiviti dalam waktu terdekat, kita boleh selesaikan dan kita boleh bangunkan kawasan-kawasan baru ini untuk digital dan financial tech. Ini satu perkara yang harus kita berikan apa dipanggil peluang dan kita teliti bagaimana Melaka ini yang dari segi kedudukan geografinya dekat dengan Kuala Lumpur, dekat dengan Singapura, ia boleh menjadi satu hub yang berkualiti ke arah fintech punya aktiviti. Bagi anak muda Datuk Seri Iskandar, bagaimana anak muda mereka kalau boleh kekal di payung rumput, mengapa tidak? Ya. Mereka boleh jadi usahawan, mereka boleh menjadi agropreneur, Ya. mereka boleh menjadi ataupun usahawan dalam bidang TVET, membuka bengkel, membuka Ya. ruang-ruang perniagaan untuk Ya. untuk mereka. Ya, saya fikir itu
cadangan-cadangan yang baik, di mana seperti mana yang saya sebutkan tadi, kalau kita ambil misalnya produk pelancongan, ya, yang boleh kita bangunkan ini pelbagai, bukan sekadar limpahan ekonomi dari segi peniaga-peniaga kecil, tapi produk-produk pelancongan sini. Kalau kita datang ke sini, mana hotel yang sesuai nak duduk di sini? Tak banyak option dia. Malah kita ada kawasan-kawasan yang boleh kita gabungkan hijau tu, lestari, dalam bentuk resort dan sebagainya. Malah ada di kawasan Kampung Kerubung sana, ada kawasan yang empang yang boleh dibuat kawasan memancing. Sekarang pun ada orang memancing juga. Cantik, boleh digunakan sebagai rekreasi untuk keluarga dan sebagainya. Termasuk perkara yang lain, kita ada juga kawasan-kawasan pertanian yang boleh dibangunkan usahawan-usahawan agropreneur dan sebagainya. Jadi dia dari segi perancangan itu, dalam masa 5 tahun ini kita boleh pecahkan bukan sekadar kepada golongan muda tetapi juga wanita. Saya misalnya pergi Tumbawa, ada mereka yang buat usahawan-usahawan rumah lah. Wanita antaranya yang paling mudah yang saya buatkan TikTok baru ni adalah bagaimana nak mengupik ikan bilis. Benda yang simple, tapi dijadikan usahawan. Dijadikan satu perniagaan, bentuk perniagaan. Jadi kita bayangkan misalnya wanita ni kita dedahkan misalnya dengan usahawan ataupun aktiviti perniagaan yang mereka telah lakukan. Cuma yang mereka mahu ialah pemasaran dari segi digital, dari segi menggunakan Facebook dan sebagainya, buat dia own platform. Ini perkara-perkara yang boleh kita kembangkan dari masa ke semasa. So saya fikir way forward, banyak aktiviti di kawasan ini yang saya lihat seolah-olah diabaikan. Antara isu di Melaka adalah pemilikan rumah mampu milik. Di Kerubung pasti tidak terkecuali. Kita lihat taman-taman mewah ataupun taman-taman yang rumah-rumah berharga lebih daripada 300,000 seolah-olah memenuhi kawasan-kawasan baru. Ya. Bagi Datuk Seri, mengapa kerajaan negeri yang dibentuk nanti perlu melihat secara serius? Satu ketika saya masih ingat, Melaka antara negeri yang dilihat ada tarikan tentang pemilikan rumah kerana antara yang paling murah di Malaysia. Kerana kawalan tanahnya, kerenah birokrasi di bawah selean daerah ataupun PBT itu dapat diminimalkan, dan akhirnya pemaju-pemaju bersedia untuk membuat rumah-rumah mampu milik dan boleh dimiliki oleh rakyat negeri Melaka, terutamanya mereka yang berpendapatan di bawah M40. Pandangan Datuk Seri bagaimana? Mengapa sekali lagi Melaka perlu ada tarikan sebegitu? Dan akhirnya limpahannya kepada rakyat. Ya, saya setuju, sebab pada saya apa yang dibuat oleh kerajaan PH dulu, antara yang menjadi satu perkara yang menarik rakyat itu adalah rumah peduli. Rumah peduli ini lebih rendah lagi daripada rumah apa dipanggil rumah kos rendah, ya. Kerana rumah peduli ini dia biaya oleh kerajaan negeri dengan syarat mereka mempunyai tanah. Jadi itu boleh saja kita maksimalkan, diteruskan di kawasan ini, termasuk penyediaan rumah-rumah belia. Seperti mana yang disebutkan tadi, pemilikan rumah, ya. Ada kawasan-kawasan tanah yang boleh kita bangunkan secara bersepadu, supaya anak-anak muda ni tidak berhijrah ke tempat lain. Mereka boleh mencari makan di sini, ada perniagaan, ada juga rumah yang disediakan dan mereka boleh mampu beli dengan harga yang murah. So saya fikir di kawasan Pai Rumput ini, dari segi keupayaan ataupun untuk menyediakan peluang-peluang pemilikan rumah untuk rakyat ni, saya fikir itu amat baik, kerana kawasan kita masih lagi mempunyai kawasan, dan cuma kita harus seimbangkan supaya jangan rumah-rumah yang kos tinggi itu melebihi dan sehinggakan rakyat tak mampu untuk membeli rumah untuk mereka sendiri. Jadi ini antara pertimbangan yang boleh kita masukkan di dalam perancangan kerja 5 tahun ini. Itu persoalan antara yang timbul. Kerana untuk membuat perkara-perkara yang besar ini, kos yang ataupun yang ditanggung oleh projek-projek ini memakan ratusan juta. Ya. Seperti tempatan banjir, pembesaran sungai dan juga pemilikan tanah dan sebagainya. Ada persepsi di luar sana kalau kerajaan negeri dipilih kepada Pakatan Harapan, sukar. Kerana peringkat nasional kerajaan PN dan BN. Ya. Jadi saluran untuk menyalurkan dana-dana yang besar ini pasti akan disekat, akan dihalang dan sebagainya. Ya. Itu pun sudah terbukti sekarang ini ataupun sebelum ini ketika pentadbiran yang lepas. Jadi bagaimana Datuk Seri meyakinkan pada rakyat bahawa jika mereka memilih Pakatan Harapan sekalipun, pentadbiran negeri akan sedaya upaya mengupayakan ataupun menjelmakan janji-janji itu. Walaupun dalam ruang kuasa yang amat terhad ataupun dana yang amat terhad di bawah pentadbiran kerajaan negeri, dan
ingin bekerjasama dengan peringkat persekutuan. Ya, kita akui perkara ini kerana itulah realitinya walaupun kita tahu bahawa Sepatutnya tidak berlaku. sepatutnya tidak berlaku. Tapi di Malaysia berlaku. Ya, dan kita juga kena akui satu fakta bahawa pilihan raya persekutuan pun tidak lama lagi. Ya. Kan? Anything can happen, kan? Cuma saya nak jawab soalan itu dari segi perspektif apa dia. Negeri Melaka ini kita tahu dia punya bajet ataupun peruntukan keuangan untuk keseluruhan Melaka itu tidak tinggi. 400 ke 500 juta. Baik. Itulah pendapatannya daripada hasil yang mana yang ada, ya. Baik. Jangan kita lupa bahawa kalau kita mengambil kira perancangan seperti yang saya sebutkan tadi, pelaburan yang strategik. Di mana ada kerjasama di antara mereka yang ingin melabur, Ya, swasta lah. swasta juga. Kita jangan hadkan bukan sekadar ke swasta, malah kita boleh hadkan kepada negara-negara yang lain, ya. Negara-negara di Timur Tengah misalnya yang berminat untuk buat pelaburan di Melaka ini, harus kita lorongkan supaya berlaku dari segi apa dipanggil hubungan kerja yang strategik di antara kedua-dua negeri ini, kan, antara Melaka dan negara-negara yang ingin melabur. Jadi ini perkara-perkara yang harus kita fikirkan di luar kotak bagaimana ingin menjana pendapatan. Kerana pada saya, apa yang berlaku semasa zaman PH itu ialah kita telah meminimalkan pembaziran. Dan dengan meminimalkan pembaziran itu, wang yang ada itu kita boleh manfaatkan untuk dibuat projek-projek yang sedia ada ini. Kita bertahan selama 22 bulan pun tidak juga mendapat dukungan dari segi sumber kewangan yang besar daripada persekutuan. Maknanya di peringkat persekutuan mempunyai kapasiti yang tersendiri, kita juga mempunyai pendapatan dan kapasiti kita, kan. Dan kita oleh kerana kita berjaya meminimalkan pembaziran itu, banyak program-program kebajikan boleh kita laksanakan dengan efektif. Jadi saya fikir ialah kebetulan Astro memberikan ruang ini, saya ingin appeal, ingin raih satu perkara sajalah. Kita ada 28 kerusi Dewan Undangan Negeri. Bantulah kita semua, bantulah orang Melaka ini, warga Melaka ini, kali ini yang diberi peluang pilihan raya, kan, untuk memberikan mandat yang jelas kepada Pakatan Harapan. Saudara-saudari telah pun dengar apa dia manifesto, apa program kerja kita, apa kita punya gerak kerja. Saudara-saudari pun telah lalui 22 bulan di zaman PH. Kalau saudara-saudari yakin dengan kita, dengan kepimpinan yang ingin kita tawarkan, dengan dasar dan polisi yang kita bentangkan, maka berilah kita mandat yang selesa. Bukan sekadar 15 kursi, malah lebih daripada itu. Barulah insya-Allah saya yakin kita akan boleh laksanakan program-program yang telah kita nyatakan itu dengan baik. Okey, Datuk Seri, akhir sekali, ramai risau peratusan keluar mengundi untuk 20 hari bulan ini mungkin tidak mencapai sasarannya. Jika itu berlaku, maka sukar untuk kita menggambarkan rupa bentuk pentadbiran kerajaan negeri. Jadi pesanan Datuk Seri kepada pengundi N13 Payah Rumput dan keseluruhan rakyat Melaka sama ada yang berada di Melaka dan juga di luar negeri Melaka supaya keluar beramai-ramai pada 20 hari bulan. Ya, 20 November ini merupakan satu tarikh yang penting untuk kita semua, ya. Kita adalah warga Melaka, dan di Melaka ini di mana segalanya bermula, dan berlakunya pilihan raya di Melaka ini bersejarah sekali. Dan kita tahu bahawa COVID-19 ini merupakan antara halangan yang membimbangkan kita untuk keluar mengundi. Namun percayalah bahawa ini merupakan tanggungjawab yang penting untuk kita. Kita akan pilih sebuah kerajaan yang akan bertahan sepenggal selama 5 tahun. Justru jangan sia-siakan peluang anda, jangan sia-siakan walaupun satu undi. Bantulah kami, bantulah Harapan, dan jangan lupa bantu saya sekali, calon nombor 2 N13 Payah Rumput. Salam 2 jari daripada saya, Syamsul Iskandar Muakin. Terima kasih, Astro. Terima kasih Datuk Seri Syamsul Iskandar. Dan itu saja temu bual eksklusif saya bersama Datuk Seri Syamsul Iskandar. Terus bersama kami dalam Melaka Memilih. InsyaAllah kita jumpa lagi.